Di antara mukjizat yang terbesar Rasulullah SAW adalah berlakunya Isra dan Mi'raj. Jadi apa maksud Isra dan Mi'raj tu? Dari sudut bahasa, Isra-nya bermaksud jalan malam. Istilahnya pula, apabila Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah SAW bersama Jibril untuk jalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj pula artinya Rasulullah naik ke langit, ditemani oleh Jibril AS untuk jumpa dengan Allah Ta'ala di syurga. Menjadi persoalan, kenapa peristiwa ini sangat penting terhadap umat Islam? Kerana peristiwa ini menguji iman kita dalam mempercayai kebesaran Allah Ta'ala. Bayangkan ikut logik akal kita, orang takkan percaya. Sangat-sangat mustahil. Nak lagi zaman dulu, nak pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis naik unta. Fikir ikut logik akal memang gila nak fikir. Ya Rasulullah pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, turun semula ke Mekah satu malam saja. Sebelum peristiwa itu, Rasulullah SAW dibedah oleh Jibril dan Mikail AS. Dicuci hati baginda dari segala kekotoran dan dijahit dengan termeterainya tulisan Khatimun Nubuwah. Nak bagi tahu yang lepas wafatnya baginda, tak ada dah Nabi lain selepas itu. Selepas itu baginda bersama Jibril menuju ke Masjidil Aqsa, dan dari situ di antara tempat-tempat baginda lalui adalah Yathrib, Madinah, tempat yang bakal Rasulullah SAW akan berhijrah. Kemudian Bukit Tursina, tempat Nabi Musa terima wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian Baitul Laham, tempat Nabi Isa AS lahir. Dalam masa yang sama, Rasulullah juga melihat beberapa gambaran antara langit bumi. Di antaranya kaum yang bertanam dan menuai hasil, tapi hasil tanamannya dah dituai tumbuh balik macam tak menuai lagi. Kata Jibril, hak tu yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, pahala mereka digandakan sampai 700 kali ganda. Kemudian Rasulullah lalui tempat yang berbau harum. Jibril jawab, itulah kubur Rasyitah, tukang sikat rambut Fir'aun yang dibunuh oleh beliau sebab pertahankan keimanannya. Rasulullah juga lalui tempat yang buruk pemandangannya. Antaranya, satu kumpulan sedang pecahkan kepala mereka. Setiap kali pecah kepala mereka, cantum balik, lepas tu ketuk balik sampai pecah. Kata Jibril, hak tu orang berat nak semayang. Kemudian kaum yang menutup kemaluannya dengan setipis kain, kena halau macam binatang dan makan bara api dari neraka. Jibril kata, hak tu tak mau bayar zakat. Kemudian lelaki yang menghimpunkan kayu-kayu di belakangnya sampai tak mampu nak angkat dah, tapi tambah lagi. Jibril kata, itu yang tak tunaikan amanah, tapi cari lagi amanah nak pikul. Kemudian seorang perempuan dengan dulang penuh dengan berbagai hiasan. Nabi tak peduli pun, Nabi tak tengok pun. Jibril kata, itulah dunia. Kalau kamu perhatikan ke dia, maka umatmu utamakan dunia berbanding akhirat. Kemudian seorang perempuan bongkok tiga menahan Rasulullah untuk bertanya sesuatu. Kata Jibril, itulah gambaran umur dunia. Tua sangat dah, nak tunggu kiamat dah. Sesampainya baginda di Masjid Aqsa, baginda jadi imam, bermakmumkan para rasul dan nabi-nabi. Kemudian baginda dahaga dan diberikan arak dan susu oleh Jibril. Nabi minum susu. Kata Jibril, engkau buat pilihannya betul. Kalau kamu pilih arak, umatmu sesat belaka. Selepas itu Rasulullah dan Jibril naik ke langit, menaiki Mi'raj dari syurga. Dan setiap langit baginda jumpa dengan para rasul dan malaikat. Di langit pertama Nabi jumpa dengan Nabi Adam AS. Kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris AS di langit keempat. Yang kelima baginda bertemu dengan Nabi Harun. Dikeliling baginda adalah kaum-kaum Bani Israel. Kemudian langit keenam, baginda bertemu dengan Nabi Musa AS. Akhir sekali jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Setiap kali Nabi jumpa dengan para rasul, Nabi tak lupa untuk memberi salam.
Selepas itu Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha seorang-seorang, sebab Jibril tak boleh ikut. Jibril dah kata dah, kalau aku ikut aku akan terbakar. Di sana sungai air yang tak berubah warna. Sungai susu ada, sungai arak pun ada, sungai madu ada. Pokok-pokok yang dahan berubah-ubah warna dia dan berubah menjadi permata yang cantik. Unggas-unggas emas yang berterbangan, dan sungai Kausar yang mengalir masuk ke syurga. Cantik sangat pemandangan dia. Memang cantik. Tak boleh nak gambar. Kena masuk syurga dulu baru boleh tengok. Akhir sekali baginda jumpa dengan Allah Ta'ala yang bersujud di hadapan. Allah Ta'ala perintahkan pada umatnya untuk solat 50 kali sehari semalam. Nabi terima, tapi dihalang oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya, Allah Ta'ala perintahkan umatmu berapa kali semayang? Nabi jawab 50. Nabi Musa kata, naik balik jumpa Allah Ta'ala, minta kurang. Aku takut umatmu tak mampu buat. Naik turun jumpa Allah Ta'ala, minta kurang. Daripada 50 akhir jadi 5. Kemudian Rasulullah turun semula ke dunia pada malam yang sama. Diceritakan semula pengalaman baginda kepada kaum Quraisy. Baginda ditertawakan kerana perjalanan ke Baitul Maqdis itu mengambil masa sebulan. Ini satu malam saja. Maka mereka cabar, tanyakan soalan, macam mana bentuk pintu di Baitul Maqdis, tiang-tiangnya berapa. Rasulullah jawab semua betul, tapi mereka masih tak percaya. Tetapi apabila Abu Bakar Siddiq dengar, beliau terus kata, sadaqtu annaka rasulan. Apa yang mu cakap tu wahai Rasulullah, mu cakap tu betul. Aku percaya engkau tu adalah Rasulullah. Jadi apakah ibrah kita daripada peristiwa ini? Yang pertama sekali, hubungan Allah Ta'ala tu sangat penting. Ketika susah, kerana nak harap sepenuhnya pada manusia, mereka pun kadang-kadang tak layan. Sebab itu berbalik pada Allah Ta'ala, kerana Allah itu maha dengar. Kemudian menjauhi perkara-perkara maksiat, kerana banyak peristiwa Rasulullah menceritakan seksaan-seksaan bagi orang-orang yang mungkar. Mengakui dan yakini dengan kekuasaan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang agung. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Menunaikan solat sebagai taat akan perintahnya. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.